Kajian sikit tentang penggunaan AFM. Dia boleh gunakan AFM ni untuk mengkaji tentang kecacatan nano. Dia panggil nano indentation. Nano indentation ni dia memang halus, dia punya kecil, dia punya kecacatan. Tapi alat AFM boleh guna, boleh mengukur nano indentation. Jadi melalui nano indentation ni data-data tu boleh kita kaitkan dengan kekuatan virus tadi, ya, dari segi mungkin dia punya elasticity dia dan sebagainya, dan terusnya dapat dikaitkan dengan rational frequency. Dan di situ kita boleh dapat maklumat tentang berapa banyak frekuensi ataupun EM dengan frekuensi tertentu atau ultrasonic ke apa tertentu dapat memecahkan zarah tadi, virus tadi. Jadi AFM ternyata satu lagi alat yang boleh digunakan untuk mengkaji tentang ciri-ciri sifat virus tadi. Mereka telah buat kajian tapi bukan atas virus COVID ni, tapi pada zarah-zarah yang lain. Datanya ada, gambar ada. Dan itu menarik. Maknanya ada tool yang boleh digunakan, tapi kena dari segi kebijaksanaan kita menggunakan tool dan mendapatkan maklumat-maklumat daripada alat-alat tadi. Jadi itu boleh difikirkan dari segi physical juga dibagi kecacatan lah, ya, mencacatkan sehingga kita mencacatkan pada keadaan resonan tu memang hebat, memang habis tu lah. Hancur lah. Okey, terima kasih Prof. Macam bagi bom lah, bom. Okey, kita buka lagi soalan. Sesiapa yang ingin bertanyakan soalan boleh open mic dan terus tanya kepada Prof. Okey, Aisyah, ada soalan dekat chat box kan daripada Adik Farhan kan. Boleh baca soalan tersebut? Oh ya, saya. Boleh sekejap ya. Okey, katanya Adik Farhan, saya bacakan mesejnya. Salam Prof. Soalan saya dari sudut material, adakah ada satu material kain yang cost effective dan washable untuk dibuat dan triple. Jadi kerana pandemik ni akan mengambil masa yang agak lama, topeng muka triple agak mahal dan berpotensi untuk menyumbang kepada waste pollution. Jadi apa pendapat Prof tentang material yang kita boleh gantikan triple mask dan yang lebih cost effective? So apa pendapat Prof? Okey, bagi saya kan, kita perlu ada kajian yang spesifik lagi mengenai bahan-bahan kain tersebut kan. Meaning that macam yang Prof Halim dah bincang tadi kan. Okey, kita perlu tahu ciri-ciri physical properties komik tersebut kan. Okey, di mana kalau kita perhatikan ada setengah-setengah sekarang ni teknologi macam mana kita nak basuh tingkat bangunan tinggi kan, tanpa kan. Dia menggunakan titanium oxide kita letakkan pada tingkap kaca tersebut kan, di mana bila air mengalir kan, dia tidak melekat pada kaca tersebut. Ini adalah kita mimicking daripada bunga ataupun kelopak yang teratai itu kan. Daun keladi. Daun keladi ke itu mungkin kita kena fikir macam mana nak buat benda tu. Prof Halim sambung macam mana kan? Tambahan? Yang guna kain. Dia memang itu yang saya kata self cleaning tu. Sifat self cleaning kita kena tahu dari segi fungsi, dari segi kalau spike tu apa property dia, adakah dia hydrophilic ke hydrophobic ke apakah ya? Itu satu lagi ya. Kalau dia masing-masing kalau dia dua-duanya spike, contohnya spike male dengan male memang tak akan berlaku lah. Jadi itu kita kena lihat dari segi sifat permukaan itu. Sifat permukaan banyak kajian dia ya. Dari sudut maknanya macam kemudian dari segi nano indentationnya. Jadi banyaklah tentang
ciri-ciri sifat bahan tu kita kena tahu. Kemudian kita bandingkan dengan sifat bahan satu permukaan yang kita nak adakan interaksi. Kedua-dua bahan ni, permukaan ni mestilah hostile. Maknanya kalau dia tak suka sama, tak suka. Jadi tak mungkin akan ada kesan. So hostile. Jadi saya ingat itu yang saya sebut tadi tentang sifat permukaan. Secara umumnya sifat permukaan ni macam-macam. Boleh bahan kain, bahan logam, alloy, seramik dan sebagainya. Jadi itu memang kajian dalam bidang sains bahan lah. Betul. Itu sains bahan. Membuka luas kajian tentang ciri-ciri permukaan. Kaca sendiri pun kalau handphone, kita pakai handphone tu, permukaannya macam mana? Kan? Kita perlu pakai. Bagaimana kita nak improvekan permukaan handphone kita tadi tu supaya dia kalis kuman. Kalis kuman. Tak payah pakai apa nama ni pun, disinfectant pun. Kita kena deal juga dengan bahan nano juga, Pak Halim. Sebablah bercirikan nano kan. Jadi sebagai apa pun dia kena juga bahan nano juga kan. Memang sekarang ni zaman nano. Memang era nano sekarang ni. Mana yang Datuk MY bagi tahu tadi. Sensor pun memang dalam bentuk nano juga. Dalam bentuk permukaannya berbentuk nano. Baru dia lebih efektif sebab dia permukaan yang luas nano ni dia kesan cerapannya lebih efektif. So itulah bidang nano satu lagi bidang yang cukup penting. Dan adunkan bidang nano ni kepada permukaan kepada bahan-bahan yang nak digunakan untuk membuat sensor. Dan kita boleh lihat daripada contoh-contoh yang diberikan oleh Ilahi melalui apa yang kita panggil biomimik. Mimik ni makna tiru apa yang bio telah wujudkan. Jadi itu yang kita kena prihatin sikit lah. Mana kena buka mata sikit, melihat apa yang ada di alam. Okey, Prof. Halim, tambahan daripada adik Farhan. Kenapa topeng muka 3ply tu kan? Sebab dia agak mahal kan. Jadi kenapa dia kata sampai sekarang ni tak ada ke bahan yang serupa dengan 3ply plastik tersebut kan. Jadi ini satu cabaran kepada orang muda kan. Macam mana kita nak mengatasi masalah tersebut kan. Jadi you all lah kata orang tu pencabar kepada cabaran yang telah diberikan pada saat ini, pada zaman ini kan. Ya, 3ply tu dia memang kita buat 3ply sebab dia mengikut dia punya fiber, mengikut arah fiber. Jadi kalau lapisan pertama begini, kemudian lapisan kedua ply-nya mungkin sudutnya berbeza, lapisan ketiga ply-nya sudut berbeza. Jadi akhirnya tak ada ruang tak ada lubang untuk zarah tu tembus. Masuk kan. Macam plywood lah. Plywood menjadi kuat apabila kita plykan dia. Kita lapiskan dia, tapi setiap lapisan tu arah fibernya berbeza-beza. Akhirnya kita akan dapat satu bahan yang kuat. Tetapi kalau ply-nya sama, arahnya sama, maka dia tak kuat. Itu dipanggil 3ply tu. Mungkin kita letak 4ply, 5ply lagi bagus lagi. Lagi bagus kan? Kalau itu ply itu dari sudut mana aturan lah, susunan ply. Contohnya yang mudah kita tahu ialah plywood lah. Betul lah, plywood lah, 3 plywood kan. Jadi kita satu lapisan tu dari ply berbeza. So ya kan, saya ingat macam Haikal dia belajar sains bahan tu mesti ada tu. Komposit. Belajar bahan tu kan, betul. Ply. Kedua kaca pun kita boleh buat ply nanti kan, ataupun bahan yang lain kan, plastik ke ataupun komposit kan, kita boleh buat benda itu juga. Ya betul. Yelah, sebab saya rasa pun betul lah, kalau katakanlah pandemik ni sampai tahun depan, so kita beli 3ply tu agak so maybe scientist mungkin akan kaji lagi alat atau cara untuk ganti lah.
So ada lagi tak soalan? Kita buka. Siapa ada soalan boleh open mic ataupun tulis di bahagian chat box. Atau Prof ada apa-apa nak tambah? Okey, kita nak bagi apa ni kan, kalau siapa yang bertanya, saya akan bagi satu hadiah buku eksklusif daripada KTDI. Apa dia buku dia? Nantikan. Nantikan. Wah, buku getaran. Getaran jiwa. Satu lagi, ada buku kan, buku ni kan. Okay, siapa boleh tanya? Tanya je soalan apa-apa. Salam Prof, nak tanya soalan sikit. Bagaimana Sebutkan nama dulu. Nama siapa? Nama saya Akmal Arif Dikenalkan. daripada Akmal Arif lah, okey. okay. Saya nak tanya sikit soalan boleh? Berkaitan bagaimana sistem artificial intelligence boleh membantu untuk melawan COVID-19? Itu soalan saya, terima kasih. Oh, dahsyat tu kan, soalan dia begitu mencabar sekali kan, artificial intelligence ni kan. Okay, Prof Halim boleh jawab dulu kan, macam ni Prof Halim? Nanti kita support lah. Dia AI ni dia membantu lah, membantu dari segi processing dan sebagainya. Jadi dia lebih kepada teknologi yang membantu dalam bentuk processing dan sebagainya. Jadi saya ingat AI ni memang banyak digunakan sekarang ni dalam dunia sekarang. Kita tak boleh lari daripada AI, AI, IoT dan sebagainya. Mungkin ini Datuk Mak Yahya, dia memang senang sekali dengan tajuk ni, tajuk AI, tajuk IoT. Saya tahu dia best memberi ceramah tentang IoT. Mungkin Datuk boleh beri pandangan sikit tentang AI in relation, kaitannya dengan pengesanan virus dan pengesanan dan kita nak how to cope this virus. Boleh Datuk MOI ceritakan sikit tentang AI dan IoT dan sebagainya. Okey, sambil tu Prof Halim okey. Bagi saya kan, nak bina AI ataupun artificial intelligence, kita kena ada satu pengalaman yang cukup luas kan. Ya, satu pengalaman luas supaya bila kita ada benda baru kan, kita akan tengok macam mana pattern dia kan. Adakah pattern dia sama dengan yang telah kita alami sebelum tu, dan dia dengan menggunakan bantuan komputer, dengan sebuah komputer sekali, dia akan cuba mencari penyelesaian terhadap sistem ataupun masalah itu saya kata processing betul. Ya, processing betul lah. Processing data-data dan sebagainya. Dengan saya komputer juga lah, dengan juga ahli matematik. Okey, Akmal, nanti WhatsApp saya, nanti kita bagi apa ni, buku ni ya. Okey. Special ni kan. Dia nak buku buku getaran rasa ke, nak buku apa teknologi ultrasonik kan? Nanti kita tanyalah ya. Okey, kita buka kepada yang lain. Macam mana Haikal? Okey. Ni Prof. Ada ni di chat box. Soalan daripada soalan daripada Afiq Syamil. Okey. Salam Prof. Adakah lagi research terkini yang physics based and maybe dalam bidang kepakaran Prof yang akan bantu melawan menentang pandemik ini? Sekian. Contohnya macam Prof sendiri berkaitan dengan kepakaran dalam ultrasonik. Maybe Prof boleh tambah sedikit. Okey. So terima kasih yang bertanya tadi ya. Memang di Jabatan Fizik memang ada grup-grup pemuda-pemuda ataupun penyidik muda ni kan yang akan terikat dengan biologi. Contohnya adalah Dr. Caca kan, Cik Azura, Cik Abdullah kan. Kemudian kita Dr. Khalis kan. Dia akan berniaga dengan bahan biologi ni kan. Bagi kumpulan kami ultrasonik kan. Okay. Kita punya ultrasonik lebih kepada material characterization kan, maksudnya bahan yang lebih sifat kepada pepejal kan. Even yang cair dulu
yang tadi Haikal terangkan saya macam mana saya kaji minyak susu kertas semua sekali, itu menggunakan kaedah atau sini juga, tetapi dah lama tinggal benda tu. Sekarang ni kerana guru kami lebih kepada material science, terutama kaca dan juga bahan seramik dan juga bahan komposit. Mungkin bahan-bahan seramik dan komposit ini boleh digunakan sebagai sensor lah kepada apa ni kan, masalah yang atau cabaran yang ada pada masa ini. Masih akan. Okey, pada pendapat Prof Halim pula. Mungkin saya nak sentuhkan satu bidang yang cukup kuat di jabatan kita, ialah bidang yang dibuat kajian oleh Dr. Yap tentang plasmon. Ya, betul lah. Plasmon. Jadi saya ingat Dr. Yap telah pun menggunakan kaedah ini untuk mengesan Denggi denggi atau virus denggi. Jadi dia boleh gunakan kaedah ni yang sama untuk mengesan virus-virus atau zarah-zarah yang lain, ya, dengan kaedah yang sama. Tentulah kalau nak gunakan COVID ni memang tak boleh pakai gitu-gitu, nanti dengan Dr. Yap pun kena. Jadi dia kena ada kaedah, kena adalah cara nak mengendalikan zarah yang ganas ni, ya, bukan boleh main pegang-pegang gitu ya, ada kaedah dia. Tetapi saya nak katakan bahawa ni Dr. Yap ada dekat talian ni kan, boleh kita minta pandangan beliau, orang muda-muda ni kan. Dr. Yap, saya memang sedang memerhatikan perkembangan bidang ni untuk pengesanan zarah-zarah ataupun virus-virus, bukan hanya berbagai virus menggunakan kaedah teknologi plasmon. Okey, Dr. Yap, silakan. Terima kasih Prof. Prof, dengar tak tengah hujan lebat dalam UPM ni, sebab saya dalam UPM kan. Tengah hujan lebat. Okey, terima kasih Prof Halim, Prof Siddiq dan saudara Haikal. So berkaitan dengan macam yang Dato' Yahya dah sebut tadi juga, untuk yang sensor, kita nak cuba kalau boleh sebelum masuk badan kita boleh detect virus tersebut. So satu idea yang bagus lah kalau kita boleh detect menggunakan cara optical method. So salah satu optical method yang kita mungkin potensi yang tinggi untuk develop menggunakan seperti yang Prof Halim ada cakap tadi, menggunakan method yang namakan surface plasmon resonance. Okay, so secara basicnya kita ahli-ahli fizik yang dalam bidang optik ni, sebab virus ni baru, macam Prof Halim dah cakap tadi, memang dah bisa dibuktikan dengan boleh detect dengue virus kan. Yang sama juga yang sampai sekarang yang dengue virus pun tak ada vaksin lagi. Okay, so persamaannya ada, tapi disebabkan kita boleh menggunakan prinsip fizik di mana di mana kita boleh menggunakan satu fenomena yang dinamakan surface plasmon resonance, di mana bila virus kalau bertindak balas dengan suatu bahan atau permukaan yang kita akan menyebabkan keadaan perubahan indeks pembiasan dan juga sebelum perubahan indeks pembiasan, so apa yang berlaku sebenarnya yang menyebabkan oscillation antara plasma yang dihasilkan oleh metal dengan yang virus ni yang akan match, yang akan menyebabkan satu keadaan yang menyebabkan perubahan indeks pembiasan, dan sebelum tu dia akan menghasilkan satu kalau kita check pakai fenomena surface plasmon resonance ni akan menghasilkan satu yang kita akan nama sharp dip lah, bila kita oscillation ataupun momentum of the oscillation between the plasmon and also the targeting dielectric medium. In this case will be the virus. Maybe we need to increase the sensitivity, maybe we need a specific material in order to like
capture, macam male dengan female untuk capture to increase the sensitivity of the sensor. Memang betul potensinya tinggi, tapi kena tunggulah kita habis MCO ni dan precaution steps ni kan untuk kita boleh jalankan di lab, sebab memang inilah bahayalah kalau setakat ni yang kita belum jumpa lagi. So hopefully in the near future we can really have a good trial on this. Boleh Potensi memang sangat tinggi seperti yang Prof cakap tadi lah. Terima kasih Prof. Boleh bergabung dengan Fakulti Perubatan. Ya betul. Macam yang denggi yang virus ni pun ada kerjasama dengan Fakulti Perubatan lah untuk bersama-sama. Sekarang ni Dr. Yap buat satu proposal. Buatkan proposal dan cari timnya. Okay. Buat proposal, research proposal. Kemudian cari tim dan mungkin boleh bentangkan kepada Jatuhkuasa Research University. Jadi ini mudah. Ini banyak kalau ada geran-geran yang berkaitan dengan COVID ni, mudah diberi pertimbangan. Ya betul. So saya ingat Dr. Yap boleh pilih cari tim-tim yang sesuai dan buatkan satu cadangan untuk menjalankan research untuk mengesan. Okey. Terima kasih cadangan Prof. Ada juga student PhD saya, student yang dah graduate, ada dalam ni juga. So mari kita bersama-sama untuk bekerja ke arah tersebut. Ada Alia dekat sini, ada beberapa orang juga yang dah Ya Prof, ya. Jadi ada lagi apa-apa tambahan sebelum kita tutup kita punya webinar untuk hari ini? Jadi sorry, saya baru teringat sekarang. Betul. Halo? Ya. Semalam ni saya tengok news ada anjing . So anjing telah digunakan untuk mengesan COVID-19. Sekarang ni anjing bukan saja boleh mengesan anthrax dan juga dada, drugs. Ini adalah untuk COVID-19. Kita tahu kan anjing very sensitive to the nose. Nose-nya cukup bagus. Mungkin we should start by looking at the artificial intelligence and electronic nose in the area yang rasa saya urgently needed untuk orang fizik yang boleh contribute banyak dalam COVID-19. Terima kasih. Datuk, dan tentang electronic nose ni, saya tahu bahawa Datuk Muhammad Yahya memang kepakaran dia juga dalam membina alat dipanggil electronic nose. Hidung elektronik ni. Jadi mungkin itu memang mereka telah pun menjalankan kajian sudah lama. Jadi ini memang bagi peluang yang baiklah untuk kumpulan Datuk Muhammad Yahya ni untuk tapi problem yang electronic nose yang kita buat tu untuk mengesan kopi mana yang sedap, yang tak sedap. Dan sekarang bila kita masuk pada virus, dia punya games memang jauh berbeza. Mungkin kita perlu medical people. Bukan senang nak smell di COVID-19 ini, dia smellnya macam mana segala macam kan. Jadi tak nampak tu dia perlu di-train. Electronic nose ni macam saya sebut tadi, dia perlu di-train dulu sebab dia menggunakan sistem artificial intelligence. Di-train dahulu, setelah dia faham baru boleh kita gunakan electronic nose. Memang ini suatu konsep yang cukup menarik, tapi kata saya harus ada medical people dalam hal ini. Itu lebih penting. Nak mengesan kopi, nak mengesan durian itu mudah. Tapi nak mengesan COVID-19 ini perlu banyak. Mungkin kita nak tahu macam kopi dia ada keluarkan aroma kopi kan. Ya. Aroma apa yang keluar daripada COVID ni? Itu yang menarik lah. Memang menarik sekali lah kalau itu. Takutnya dia tak berbau tu. Sebab anjing tak digunakan, dia mesti bau, smell. Sebab anjing hanya mengesan yang berbentuk bau. Dia
kalau terlibat protein dia mesti ada Dia kalau ada protein mesti ada bau. ada bau ya. Ya. Okey. So, satu lagi bidang yang dikaitkan dengan AI tadi ada saudara kita yang AI tadi ya. Itu boleh digunakan betul saya kata dalam banyak alat-alat elektronik ya, processing dan sebagainya. Jadi ada peluang lah untuk kita memberi sumbangan ke arah sensing menggunakan deria elektronik. Tapi kalau deria kita deria elektronik, deria mata, deria telinga. Kalau telinga boleh dengar pergerakan COVID ni mana binatang yang cukup tinggi demi deria pendengaran dia. Boleh buat elektronik ear. Kan? Ataupun deria kita ada berapa deria? Kita ada 6 deria. Deria mata, deria sentuh, deria dengar, dia apa nama rasa. Rasa semua tak maulah. Apa nak rasa COVID? Rasa COVID okey. So gitulah secara umumnya kita pandangan kita dari segi sumbangan fizik memang banyak dalam kebanyakan apa nama ni scientific punya enterprise ya. Banyak sekali orang fizik telah memberi sumbangan berasaskan pada fundamentalnya. Semuanya berasas kepada fundamental fizik. Saya teringat cerita kan macam mana fizik dengan orang engineer kan. Orang kata fizik ni ibarat macam lembu-lembu yang makan susu, yang makan apa semua sekali kan. Tapi bila susu tu dah jadi bahan produk yang lain, produk itulah yang dapat nama kan. Orang kata lembu punya susu, sapi dapat nama kan. Tak apa. Kita tapi yang penting ini adalah raja sains jadi kita harus bangga bahawa kita telah ditakdirkan masuk dalam bidang fizik yang bidang very eksklusif yang perlukan daya pemikiran yang tinggi. Jadi you all semua adalah bukan dimasukkan secara telah dipilih oleh yang kita, yang Maha Pencipta ni kan untuk sama-sama kita berjuang dalam bidang fizik. Tahniah semua sekali. Okay, so itu kita dah di penghujung. Okay. Jadi sebagai kesimpulan Haikal sebagai kesimpulan tahniah kepada semua yang dapat berserta lebih daripada 100 orang kan. Bukan mudah untuk mengumpulkan 100 orang pada petang ni. Kalau boleh bagi tepukan kepada penganjur, bagi tepukan sikit pada Haikal, tepuklah tangan sikit, tunjuk ambil gambar tunjuk sikit tunjuk yang telah menjadikan program-program ni kan. Dan terima kasih menjemput saya kan. Jadi insyaAllah lain kesempatan jumpa lagi. Balik kepada Haikal. Kepada Datuk habis. Datuk. Selamat Hari Raya lah. Saya ucapkan selamat berpuasa dan selamat Hari Lebaran lah kepada semua. Saya pun tentu juga. Prof ada ucapan raya. Okey, di kesempatan ini saya selaku pengetua KTDI kan. Okey, Kolektor Dr. Ismail, the best college dekat UPM kan dan juga di mana-mana kan. Okey. Jadi ingin mengucapkan selamat berpuasa dulu kan, lagi 2 hari lagi berpuasa kan. Dan insya-Allah kita dapat raya bersama-sama dan kita sama-samalah menjaga jarak sosial kan. Dan ampun maaf salah dan silap, insya-Allah kita boleh berjumpa dalam lain kesempatan. Jadi ada pantun eksklusif daripada Sekretariat Publicity kan, disuruh saya buat video kan. Nanti video akan ditularkan lah. Jadi saya bagi pantun di pagi raya ziarah keluarga, kesana ke sini berjumpa dengan keluarga. Tahun ini raya agak berbeza. Kemeriahan kesyukuran agenda utama kan. Ziarah di rumah bunda, di jamu semangkuk, juadah laksa. Hutukan kemaafan sesama kita, hidup bahagia sepanjang masa. Tahniah semua sekali ya. Okey. Terbaik Prof. Saya Okey, saya tutup ni dengan beberapa ucapan sikit. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kerana sudi hadir dan sudi berkongsi
ilmu pada hari ni. So moga apa yang kita dapat hari ni tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. So sama-sama lah kita ambil iktibar dan inilah hadam apa yang semua ilmu yang telah dikongsikan. Jadi nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, saya berharap hadiran sekalian silalah berhati-hati dan mengambil serius inilah masa tempoh PKP ini agar wabak COVID-19 dapat dihapuskan. Kesimpulannya, sebenarnya Fizik juga banyak membantu dan memberi sumbangan dalam alat-alat untuk membantu melawan COVID-19 ni. So pengayuh sudah di tangan, perahu sudah di air, fikir-fikirkan dan jangan sekali berhenti berfikir. Okey, sebelum saya beri salam, pada siapa yang masih belum lagi mengisi Google Form, sila bolehlah mengisi Google Form. Link ada di chat box.